Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pendidikan tauhid dan tasawuf, akhlak dan tasawuf. Minta maaf, pendidikan akhlak dan tasawuf masih dalam pelajaran satu manusia sebagai makhluk Allah. Okay, kita pergi terus pada pelajaran kita, sambungan daripada yang lepas. InsyaAllah saya ada tandakan benda tajuknya warna hijau juga. Okay, Alhamdulillah. Bermula daripada tajuknya proses kejadian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses kejadian manusia di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Daripada surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 12 hingga 14, artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati, iaitu berasal daripada tanah, pati tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kokoh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Ayat tadi menjelaskan bahawa Allah Ta'ala mencipta manusia itu ada peringkat-peringkatnya. Proses perkembangan benih menjadi janin. Ini adalah jadual proses perkembangan benih menjadi janin daripada hari pertama, hari kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh hingga bulan ke-9. Baik, kamu boleh baca sendiri jadual ini dan fahami. Kalau kita tengok jadual di atas, jadual ini menunjukkan proses perkembangan benih menjadi janin atau bayi seperti yang dirakamkan oleh Profesor James B. Thomson. Proses tersebut dinyatakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 6. Artinya, dia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu berperingkat-peringkat dari satu kejadian ke satu kejadian. Allah Ta'ala menyatakan peringkat-peringkat kejadian manusia itu dalam 3 suasana yang gelap gelita dalam rahim ibu. Suasana yang gelap gelita. Ini adalah gambar hiasan nutfah, alaqah, mudghah, izham dan tulang, nakhur dan lahm.
Ini juga gambar hiasan proses kejadian manusia. Hargai hidup di dunia. Gabungan antara roh dan jasad. Okey. Kejadian manusia. Kejadian manusia tu gabungan daripada roh dan jasad membolehkan manusia hidup di dunia ini. Artinya selama roh berada dalam jasad, maka selama itulah manusia hidup, dan apabila roh dan jasad sudah berpisah, maka hilanglah hidup dari manusia dan datanglah mati. Okay. Ini dua keadaan. Keadaan manusia hidup dan keadaan manusia mati. Bila hidup tu roh dan jasad bergabung. Roh berada di dalam jasad. Bila manusia mati tu roh keluar daripada jasad, roh berpisah daripada jasad. Jasad yang sudah tidak mempunyai roh disebut mayit. Jasad yang tidak mempunyai roh disebut mayit. Gabungan antara jasad dengan roh membolehkan manusia hidup di dunia ini. Roh dan jasad yang berpisah, maka hilanglah hidup dari manusia. Manusia itu mati. Oleh itu tepat sekali dikatakan hidup lawannya mati berdasarkan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 185. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Hidup manusia di dunia ini bersumber daripada nyawa. Orang sebut roh, orang sebut nyawa. Sebenarnya memang roh dan biasa kita sebut nyawa. Dua-dua betul. Nyawa itulah roh dan jasad yang bersatu menjadi faktor penentu jika hidup manusia yang disebut umur. Bila nyawa ada, maka disebut umur. Umur itu dikira daripada lahir, daripada dalam kandungan, daripada lahir, kemudian sampailah mati. Maka dalam tempoh umur itu manusia dapat membina kehidupan dirinya. Manusia dapat bina hidup keluarganya, masyarakat, umat, sama ada mengikut syariat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala atau sebaliknya. Selagi ada umur, manusia itu selagi itulah dikira dosa dan pahalanya. Dosa dan pahalanya, kalau pahala dia ikut syariat, kalau diikut syariat, maka dapatlah pahala. Kalau sebaliknya, dapatlah dosa. Selagi ada umur manusia itu, bila dah mati, tak ada dikira dosa dan pahala lagi. Iaitu meninggalkan suruhan Allah Ta'ala dan melanggar larangannya. Kalau sebaliknya, tinggalkan suruhan dan langgar langgar larangan. Tinggalkan suruhan Allah Ta'ala itu seperti solat, dan melanggar larangan Allah Ta'ala itu seperti melakukan dosa, maksiat, berjudi, minum arak, berzina. Walau bagaimana hebatnya seseorang itu mengharungi kehidupannya, namun segala-galanya akan terhenti apabila tempoh hidup tamat dengan habisnya nyawa. Semuanya akan terhenti bila habis nyawa. Segala-galanya akan terhenti bila habisnya nyawa. Semua hubungan dengan manusia dah habis dah semua bila dekat dunia, dan habisnya dosa dan pahala tak dicatat lagi. Di badan yang dikenal sebagai ajal, bila dah habis nyawa tu ajal lah namanya. Ajal dah sampai, sudah mati. Tiada siapa yang tahu ajal dirinya kerana ajal merupakan rahsia Allah Ta'ala. Ajal tu rahsia Allah. Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Nabi SAW tak tahu. Malaikat yang mencabut nyawa pun tak tahu bila ajal manusia. Malaikat bila diperintahkan saja ikut perintah Allah baru dia kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah
wala yastaqdimun, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 61. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiankan sesaat pun, dan tidak pula mereka dapat meminta didahulukan. Kalau dah sampai ajal tak boleh nak minta sesaat, minta seminit, minta sehari, nak buat baik, nak bersedekah, nak solat, nak zikir, tak boleh lagi dah. Dan tidak boleh minta didahulukan. Meraung macam mana pun kalau nak dimatikan cepat, tidak akan dapat mati dengan cepat, melainkan semuanya dengan ketetapan Allah. Manusia bergantung pada sistem pernafasan yang berpusat pada jantung serta bergantung pada udara yang mengandungi 21%, oksigen 78%, nitrogen dan 1% gas lain. Jika sistem pernafasan terganggu, rosak atau tidak dapat berfungsi, maka nyawa manusia akan terancam atau hilang. Inilah boleh kita kaitkan dengan hal semasa pada sekarang ini, COVID-19. Semua ni adalah punca daripada pernafasan dan jantung manusia. Begitu juga jika udara tercemar, maka nyawa manusia akan terancam. Dengan kata lain, hidup manusia di dunia ini bergantung pada nyawa, dan nyawa bergantung pada nafas yang bergerak mengikut sistem pernafasan dan udara yang bersih. Maka selama ada udara yang bersih dan sistem pernafasan yang berfungsi, maka selama itulah manusia dapat bernafas, dan selama manusia masih bernafas, berarti dia masih bernyawa dan masih hidup, masih dikira dosa dan pahalanya, masih dihitung kebaikan kejahatannya, masih boleh beramal ibadah, masih ada peluang untuk bertaubat. Manusia selagi dia hidup, dia boleh berhubung dengan manusia yang lain, berkomunikasi, menjalankan aktiviti muamalah seharian, masih boleh menyembah Allah Ta'ala. Tujuan hidup manusia. Manusia sentiasa berusaha untuk mencapai tujuan hidup. Sama ada tujuan yang sementara atau abadi. Ada dua, tujuan yang sementara atau abadi. Tujuan yang sementara ni dia tak kekal. Dia dapat dunia sahaja. Tujuannya abadi, dapat dunia, akhirat pun dia dapat. Alam akhirat lah yang kita akan nantikan, sebab alam abadi, alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Kalau dia masuk dalam neraka, kekal neraka itu selama-lamanya. Kalau dia masuk dalam syurga, kekal syurga itu selama-lamanya. Dan mungkin juga dia akan masuk dalam neraka, kemudian dia akan masuk ke syurga, kekal dalam syurga selama-lamanya. Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang mensyirikkan Allah, kekal di dalam syurga selama-lamanya. Tujuannya sehat dan selamat, senang dan selesa, maju berjaya, cemerlang bahagia, bermaruah dan dihormati. Ini tujuan yang ada di dunia yang bersifat sementara. Kejayaan dan kegagalan. Mencapai tujuan tersebut terletak pada asas yang menjadi pegangan dan panduan setiap orang. Setiap manusia ada pegangan dan panduan. Nabi SAW berkata, kalau kita nak berjaya di dunia, kena berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak berjaya di akhirat, pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nak berjaya di dunia dan di akhirat, pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Islam mengakui bahawa semua perkara menjadi tujuan hidup. Semua perkara menjadi tujuan hidup itu sebagai rahmat dan kurniaan Allah. Semua rahmat kurniaan Allah, kasih sayang, sihat, semua rahmat dan kurniaan Allah. Orang kafir berjaya, orang kafir ada yang hidup sihat, orang kafir ada yang boleh berkahwin, itu adalah rahmat Allah di dunia. Bukan di akhirat. Mereka meletakkan keyakinan dan harapan kepada Allah Ta'ala dan meletakkan usaha pada dirinya serta berdoa
bertawakal berpandukan syariat Islam. Ini orang Islam. Bagi orang Islam, mereka meletakkan keyakinan dan harapan kepada Allah. Sementara orang bukan Islam, apa kata orang bukan Islam? Berpendapat bahawa semua tujuan hidup itu dapat dicapai melalui usaha dan kepandaian manusia sahaja. Orang bukan Islam tidak mengharapkan Allah. Mereka menyatakan kepandaian mereka sahaja. Mereka meletakkan keyakinan dan harapan kepada manusia, sains dan teknologi. Ini orang kafir yang dihasilkan oleh manusia. Ini orang kafir yang dihasilkan oleh manusia. Kedua-dua golongan manusia ini mempunyai pandangan hidup yang berbeza. Orang Islam dengan orang kafir, pandangan mereka berbeza. Mengutamakan tujuan hidup abadi dan orang bukan Islam hanya melihat tujuan hidup yang sementara. Orang Islam tujuannya hidup abadi dan orang bukan Islam sementara. Ini beza di antara keduanya. Kita boleh cari beza dekat sini. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 257. Artinya Allah pelindung, pengawal, penolong orang yang beriman. Allah telah pelindung, pengawal, penolong pada orang yang beriman. Bila orang yang beriman, Allah bagi petunjuk bagi mereka keluar daripada kegelapan. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur. Bila orang tu kufur, orang tu berada di dalam kegelapan. Tak dapat petunjuk hidayah kepada cahaya iman. Dan orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Ini terbalik pula. Ini pun beza orang kafir dengan orang Islam. Mereka itulah ahli neraka. Orang kafir itu ahli neraka. Sebab mereka kufur, mereka kafir, mereka ingkar, mereka kekal di dalam neraka. Neraka ni di alam akhirat. Alam akhirat ni abadi, kekal. Okey, ini taghut, pengertian taghut. Taghut tu secara ringkasnya kita boleh sebut dekat sini mengikut syaitan ataupun menyembah selain Allah, tu taghut. Kemudian panduan untuk mencapai kejayaan dan kebahagiaan yang hakiki, macam mana nak capai kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama, mengetahui, memahami tujuan manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tahu, faham, manusia dijadikan tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Manusia dan jin dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah tu menjadikan diri tu hamba kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengetahui dan mengamalkan cara hidup, cara-cara untuk mencapai kejayaan dan kebahagiaan berpusat pada ibadah berpandukan syariat Islam. Ibadah kita kena ada panduan. Panduannya syariat Islam. Baru boleh berjaya. Yang ketiga, mengetahui menjauhi halangan utama yang menyebabkan kegagalan, iaitu syaitan sebagai musuh utama manusia. Tahu syaitan tu musuh utama manusia. Sebab itulah bila nak baca Al-Quran sahaja rasa berat. Tu syaitan. Syaitan tak nak kita tahu, tak nak kita sedar bahawa syaitan, mereka itulah musuh kita, musuh utama kita yang nyata, yang telah disebut banyak kali dalam Al-Quran, yang telah bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Syaitan dah bersumpah dalam surah Al-Baqarah nak menyesatkan anak Adam sampai ke hari kiamat. Mereka nak ajak kita sama-sama ke dalam api neraka. Adakah kita ingin sama-sama mereka di dalam api neraka? Yang keempat, mengetahui, mengatasi kelemahan diri yang banyak dipengaruhi oleh nafsu amarah. Ni satu lagi, nafsu amarah adalah
perkara yang boleh mengajak manusia ke kancah jenayah ataupun maksiat. Nafsu amarah. Kerana nafsu lah manusia ini minum arak, berjudi, berzina, banyak lagi maksiat yang lain. Yang kelima, mengadakan keseimbangan dan keselesaian hidup seperti keseimbangan antara tuntutan hidup dunia dan di akhirat. Keseimbangan hidup dunia dan di akhirat. Tidaklah dikatakan kejar dunia sahaja ataupun kejar akhirat sahaja. Cari kejar dunia yang dapat akhirat. Kejar dunia yang dapat akhirat adalah dunia yang berdasarkan syariat Islam, antara ilmu tanzil dan ilmu akli. Imbangkan ilmu tanzil dan ilmu akli. Tapi kita kena ikut ilmu tanzil dahulu. Tanzil itu menurut akli, itu menurutkan ilmu akli itu menurut ilmu tanzil, antara kepentingan individu dan masyarakat dan antara emosi dan akal. Emosi ni hati manusia. Akal ni akal yang berada di otak manusia. Hati dan akal manusia seimbangkan. Landaskan berdasarkan syariat. Tujuan hidup. Tujuan manusia dijadikan. Kenapa? Ada 3 tujuan. Kita lihat ke sini. Untuk mengenal Allah. Untuk beribadah kepadanya. Untuk menjadi khalifah di bumi Allah Ta'ala. Ini paling penting. Ada 3 tujuan ini paling penting. Tujuan manusia hidup. Firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amr. ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Artinya Allah menciptakan 7 petala langit dan Dia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala tahu semua benda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56 dan ingatlah aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini dijadikan atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Ini tujuan untuk manusia. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Orang yang menyedari tujuan dan yang tersebut dapat menginsafi nasib untung dirinya akan sentiasa melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Mereka mempunyai sikap yang jelas terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Mereka dapat membezakan cara hidup mereka dengan orang yang tidak mengetahui tujuan-tujuan tersebut atau orang yang ingkar kepada Allah. Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat dan kamu pula tidak akan mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Tanda-tanda orang yang mengetahui dia dijadikan tanda-tanda hamba Allah yang dapat memenuhi tujuan yang ditentukan olehnya ialah yang pertama, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Yang kedua, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala dan apa jua dalam keadaan apa jua keadaan di mana-mana sahaja dia berada. Tiga, melakukan ibadah dan segala amalan yang ikhlas kerana Allah. Empat, bersungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah di bumi Allah Ta'ala dengan taat dan kepada suruhannya dan meninggalkan larangannya. Yang kelima, berakhlak mulia yang kena sentiasa menyedari diri sebagai Muslim dan berpegang teguh pada syariat Islam. Okey, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Inilah sahaja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah akan datang sebentar lagi saya bagi link untuk soalan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.